Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berhimpun untuk kita bicara sedikit daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit akan kita bincang beri manfaat kepada kita insya-Allah. Okey. Beradanya saya di sini hasil daripada penganjur yang melihat perbahasan saya kisah Pak Jin, iaitu tajuk dekat YouTube kan, pencuri dari langit. Jadi pada hari ini kita akan kongsikan mengenai kisah satu makhluk yang di sebalik daripada makhluk kita ni, iaitu kita manusia ni, ada satu lagi makhluk yang lebih senior daripada kita. Itulah para jin. Para jin. Segala-galanya bermula apabila Iblis ni kana minal jin, kata Allah Subhanahu wa taala, dia daripada golongan jin. Okey. Dulu sebelum wujudnya manusia ni telah wujud satu golongan jin. Golongan jin ni telah wujud di muka bumi ni. Jadi oleh kerana jin ni dicipta daripada api, dia kejadiannya hampir sama dengan para malaikat. Dia boleh duduk sebaris dengan para malaikat. Ada satu jin namanya Azazil, sangat kuat beribadah, dia sangat maknanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia didudukkan sebaris dengan para malaikat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala nak jadikan manusia, Azazil ni antara yang tak setuju. Dia tak setuju. Dan bahkan para malaikat juga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan auzubillahi minasyaitanir rajim, inni ja'ilu fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maka para malaikat kata apa? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan, kenapa engkau mahu menjadikan makhluk yang akan menumpahkan darah dan akan berbuat kerosakan di muka bumi, sedangkan kami sentiasa bertasbih kepadamu? Allah kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Maka ketika selesai kejadian Adam AS, disuruh para malaikat dan penghuni langit ini untuk tunduk sujud kepada Adam. Maka semua sujud, fasajadu illa Iblis, kecuali Iblis ini. Iblis ini kana minal jin, dia daripada jin. Maka dia dihalau keluar daripada syurga. Pendekkan cerita, dia boleh masuk, akhirnya dia masuk balik ke dalam syurga, menggoda Adam dan juga Hawa, sama-sama diperintahkan turun oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semuanya di muka bumi ini. Adam diturunkan di satu tempat bernama Silan. Silan tu Sri Lanka sekarang. Sri Lanka ni dah ada satu gunung, Adam Peak dipanggil, tapak kaki Nabi Adam. Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah tu sendiri bermaksud nenek Hawa. Makam Sayyidatina Hawa ada di Jeddah. Saya kalau bawa orang pergi Mekah, kalau ada masa saya akan bawa tunjukkan ini makam Sayyidatina Hawa. Dan Iblis diturunkan di Iraq, di bahagian Iraq sana tu. Maka ketika Iblis ini turun ke muka bumi ini, dia pun kembali kepada kaumnya daripada kumpulan jin dan merekrut dia punya maknanya jin-jin ni jadi jahat. Jadi jahat lah. Nak senang faham tau, nak senang faham. Bukan macam ni, tapi nak senang faham. Mana golongan manusia, ada satu golongan mafia lah.
ataupun kira macam golongan gangster lah, gangster siapa juga nama dah, geng kapak ke, geng parang ke, geng hidung ke, geng apa ke, geng macam tu lah geng tu daripada kalangan jin, geng ni. Dan geng ini dia menjadi tentera iblis, tentera syaitan ini Kerjanya apa? Kerjanya antaranya adalah menyesatkan manusia dan ada division-division dia. Sebab tu kalau kita baca mana kitab Talbisul Iblis, dia menyesatkan para ulama, ada menyesatkan pekerja, ada menyesatkan orang ramai, ada menyesatkan macam-macam orang disesatkannya. Ada satu golongan iblis tu memang merosakkan rumah tangga. Dia ada satu kumpulan bernama Dasim ni mana perosak rumah tangga. Dia memang dia ada division dia, dan dia kena capai dia punya KPI dia. Kalau dia tak capai KPI, maka dia kena hukum ataupun turun pangkat. Ni iblis ni. Pada bulan Ramadan bagi umat Muhammad wasuddifati syayatin, diikat dan dirantai syaitan-syaitan ini. Maksudnya apa? Nak senang faham. Tak macam tu tau, nak senang faham. Pada bulan Ramadan geng mafia ni ketangkap. Kena penjara dulu geng mafia ni. Tapi golongan yang tak masuk geng mafia ada juga yang jahat-jahat ni. Sebab tu dalam bulan Ramadan pun ada orang kena rasuk. Mana jin-jin biasa tapi tak sampai jadi syaitan ni, tak sampai jadi masuk geng mafia ni lah. Si mafia, geng mafia ni kena tangkap. Ada yang nakal-nakal tapi tak masuk geng gelap ni, dia tak masuk. Dia tak kena tangkap, tapi tu yang kacau di sini, kacau di sini, kacau di sini. Sebab tu masih ada lagi pada bulan Ramadan. Kena senang faham. Okey. Jadi syaitan ni ataupun jin ni, dia ni boleh terbang, dia boleh naik ke langit. Sebab dalam hadis Nabi SAW, ketika Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah menurunkan satu perintah, para malaikat ni akan berbisik-bisik, berbuat-buat. Oh, ini ada perintah ni, ataupun perkhabaran langit. Jadi jin ni duduk dekat pintu-pintu langit ni, maknanya dia dengar. Oh, ada Cik Khatijah ni nak sakit. Maaf kalau ada orang nama Khatijah ni, Khatijah ni nak sakit ni. Maka dia turun beritahu pada kahin-kahin. Kahin ni maknanya dia punya tukang-tukang sihir ke, tok bomo ke, tok dukun ke, dia beritahu. Maka sebelum sakit itu, katakan sakit itu hari Jumaat depan. So kahin ni dah akan jumpa Khatijah. Awak ni akan kena sakit ni. Dia kena sakit ni. Mana ada pandai. Tapi kalau kena sakit ni jumpa saya boleh ubat. Padahal yang begitu tu syaitan-syaitan dia. Tujuannya apa? Nak menyesatkan. Betul minggu depan sakit hari Jumaat, datanglah kepada tu. Betul sakit, datang ke Tok Bomoh tu. Datang ke Tok Bomoh ni, maka Tok Bomoh kata, awak ni kena sakit ni kena buat orang ni. Dan bukan orang jauh, orang dekat aja ni. Dia pun terfikir, siapa? Ini mesti ada orang satu office ni yang dengki aku ni, sihir aku ni. Maka bergaduh. Itu tujuan syaitan, nak memporak-porandakan, menghuru-harakan. Itu tujuan. Jadi dia dalam hadis Nabi, dia boleh buat 1000 pembohongan dengan berita itu. Bermula kisah yang kita nak cerita pada pagi yang berbahagia ini, apabila tiba-tiba syaitan nak naik ni, geng-geng mafia daripada jin ni nak naik ni, pintu langit tiba-tiba ada yang jaga. Ada yang jaga, dan jaga itu memegang satu panahan berapi, dia panggil Syihabun Mubin. Oleh kerana jin ni daripada api, dia kena panah berapi. Dan orang kata, api dengan api sakit ke? Macam kita lah, kita tanah, cuba orang ambil tanah liat baling kat kita, sakit tak? Sakit kan? Sebab walaupun dia daripada tanah, tapi unsur yang api tu lagi kuat lagi. Maka kalau kena boom, hancur badan dia, mati dia. Jadi pelik, syaitan pelik. Maka iblis suruh, wahai pengikut-pengikutku sekalian, pergi tengok di serata muka bumi, apa dah jadi. Apa dah jadi? Apa sudah jadi ni? Kenapa tiba-tiba pintu langit tutup, dah ada jaga pula. Kita nak naik kena panah ni, kena tembak ni, kena panah ni. Dan tak boleh dekat lagi pintu langit, tak boleh dengar lagi pintu langit. Apa sudah jadi? Maka mereka pergi bertebaran di muka bumi ini, dan akhirnya sampai di Mekah, di satu tempat bernama Tihamah. Tihamah ni tanah rendah yang banyak tumbuh pokok tawar, iaitu di kawasan Mekah sana. Dan ketika itu Nabi SAW telah dilantiknya Rasul. Hari Nabi SAW dilantiknya Rasul, mendapat wahyu, hari pintu langit itu ditutup dan diletakkan penjaga-penjaga, pengawal-pengawal itu. Ini yang jin, maknanya ceritakan kepada kita dalam surah jin. Dekat Quran tu ada surah jin. Pernah jumpa
tak pernah tengok Ustaz. Maknanya jarang bertadarus Quran tu kalau tak jumpa. Dalam Quran ni ada surah jin. Ada surah jin. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah kekalkan ayat ini, kata apa kata jin? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku, sesungguhnya telah mendengar segolongan daripada jin. Maka dia berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, aku telah mendengar Quran yang sangat menakjubkan. Surah Jin ayat pertama. Jadi dia apa nama? Dia mendengar Quran tu. Dan peristiwa ini berlaku di antara Mekah dan juga Taif. Satu pagi Nabi SAW berada di situ, maka datang golongan jin dan dia berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, aku dengar satu Quran yang sangat ayat-ayat yang menakjubkan. Sebab Quran ni bukan saja ayat itu, letupan-letupan daripada mulut pembaca tu dia mengeluarkan getaran. Sebab tu ada ayat-ayat Quran yang getarannya itu boleh memberi sakit kepada golongan-golongan benda gaib ni. Jadi ada getaran dia. Maknanya kalau kita baca nanti kita akan ceritakan maknanya kisah-kisah bagaimana ayat Quran ni boleh mengikat jin, boleh membunuh jin, boleh menyusahkan jin, boleh jadi jin takut, boleh jadi jin lari, boleh jadi jin panas. Dan ada getaran dia. Sebab setiap ayat Quran tu ada penjaga-penjaga dia, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlalu masa, para jin ni berbual-bual, inna sami'na Qur'anan ajaba, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami dengar kepada satu ayat-ayat baik-baik, bukan saja perkara itu tapi menakjubkan, ada getaran-getaran dia. Maka satu golongan jin daripada Nasibin ni satu tempat di Iraq, satu golongan jin daripada Nasibin datang bertemu Nabi SAW. Ini cerita ni dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi SAW waktu kecil. Satu ketika Nabi berkata kepada para sahabat, umirtu an atlul Quran alal jin fama yadha ma'i. Kata Nabi, aku ni diperintahkan untuk membacakan Quran kepada para jin. Siapa yang nak sama aku? Fasakatu, semua senyap. Jin. Semua suspend lah, yang sama suspend. Dan ulang lagi. Umirtu an atlul Quran alal jin fama yadha ma'i. 3 kali Nabi SAW ulang. Dan ketika itu anak kecil Ibn Mas'ud kecil waktu tu, kecil lagi. Ana adab maka ya Rasulullah, boleh tak aku pergi dengan kau ya Rasulullah? Anak kecil ini sama ada memang dia minat nak tahu, nak temankan Nabi, atau dia tak tahu bahayanya jin tu. Sebab yang lain semua fasakatu, dan hadis yang sebut fasakatu, semua senyap kan. Kadang-kadang kita tak tahu kan. Cuba dalam dewan ni lah. Kau tak tahu apalah, kita apa semua. Cuba tiba-tiba kita beri tahuan dulu kan kat dewan ni kan. Janganlah. Baru rasa takut. Tak tahu tu kadang-kadang lagi bagus kan. Tahu tu jadi takut dah tu. Maka Nabi SAW ajak Ibnu Mas'ud ni ke satu tempat, dan Nabi buat garisan. La tajawazuhu. Maksud jangan kau lepas dari garisan ni. Buat garisan, jangan jangkau ke barisan ini. Maka Nabi SAW pun menghilang, dan ketika itu Nabi membacakan beberapa ayat Quran. Kalau mengikut ahli tafsir, ayat pertama yang Nabi bacakan adalah Iqra tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Maka sebahagian jin itu beriman. Kita bacakan ayat-ayatnya, dan dia minta kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, kami beriman, ada tak hadiah? Ada tak hadiah?" Macam minta hadiah lah. Nabi kata apa? Aku akan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberikan satu hadiah makanan untuk kamu. Bermula daripada peristiwa itu, lakum kullu idham, bagi kamu tu, kamu akan dapat makan dan menikmati tulang-tulang. Bermula peristiwa itu, Nabi SAW menyatakan bahawa tulang jangan buang di tempat-tempat yang najis. Itu milik saudara kamu daripada jin. Jin ni antara makannya tulang. Nabi doa dijadikan tulang tu, maksudnya makanan yang halal buat jin.
Dan jin boleh makan tulang selepas itu, boleh menghayati tulang, merasakan tulang itu. Ini dia. Jadi ayat yang kedua surah jin, setelah jin mengatakan, aku dulu tu sebenarnya datang kepada kamu wahai Muhammad kerana aku maknanya mendengar sami'na Qur'anan ajaba. Yang ayat Quran ini kata jin, para jin, daripada ayat yang kedua, yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Ayat-ayat ini menusuk ke kalbu kami, memberi hidayah petunjuk bagi kami, fa amanna bih, dan kami beriman kepada ayat ini. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak mensyirikkan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Maka dalam kitab Tabari menyatakan bahawa tidak mensyirikkan ini, para jin yang beriman ini, la tarji' ila iblis wala tuti'u, dia tak kembali kepada iblis dan tidak mentaati iblis dah. Dan ada satu golongan pula yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beriman juga nabi-nabi terdahulu, tapi satu golongan yang baru yang beriman dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah mula bertentangan dengan iblis. Dia sudah mula berlawanan dengan iblis dan tidak mentaati dia. Maka jin ni dapat mengetahui. Ayat ketiga surah jin, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Sebab selama 500 tahun mereka ada mendengar bahawa Tuhan ini ada anak mengikut ajaran Nasrani. Hari ini dibetulkan, wah kami tahu tingginya, hebatnya Tuhan kami, dan Allah tu tidak memerlukan maknanya kawan di sekelilingnya ataupun tidak mempunyai anak. Dia kata, wah baru Rasul dakwah betulkan. Kemudian ayat keempat, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, dan orang yang kurang akal di kalangan kami, maknanya golongan jin ni ada juga yang kurang akal juga, maknanya tak pandai wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, dia mengata Allah yang bukan-bukan. Dia mengata Allah yang bukan-bukan. Saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala beberapa kali sebenarnya pernah maknanya orang kena rasuk Satu kali itu di Mekah. Di Mekah. Saya buat umrah, satu isyak tu, satu mutaif tadi Ustaz. Saya kata, Ustaz, jemaah saya ni kena rasuk dah Ustaz. Boleh tak tolong Ustaz? Jemaah saya kena rasuk. Saya berkata insya-Allah lah. Tapi nanti lepas isyak makan saya datang lah. Saya datang. Dia tengah maknanya budak lelaki umur dah 20 lebih. Saya masuk je, bismillah, masuk bilik je. Dia tengok saya tu terus baring kat katil tu. Kata-kata macam ni, kata kiblat ke sana kan. Saya pun terus datang sejadah, sembahyang rakaat 2 rakaat, terus munajat Allah, ya Allah Ta'ala, tunjukkanlah. Habis solat kata kiblat sana kan. Dia baring sini ni. Saya pun paling duduk sini. Sini bangun. Ni, Ustaz nak ajak berbual ni. Sini bangun. Dia daripada baring tu terus duduk macam ni. Orang-orang di proses semua tengok macam ni berbual dia tak Islam. Dia tak Islam tak Islam. Dia cakap, kau ni tak Islam ni macam mana kan. Tapi dia minat pada Islam. Dia minat. Jadi dia cerita kat saya, baru ni dekat Masjid Nabawi, Masjid Nabi tu ni, dia makam Nabi Muhammad, dia makam Abu Bakar, dia makam Umar, Saudara Umar. Kau mana tahu? Kau masuk masjid ke? Tanya dia. Tak boleh, aku tak boleh masuk. Ada yang jaga. Tak boleh masuk. Habis tu mana kau tahu ni? Ni kalau budak ni baca buku umrah tu, dia akan baca sekali. Dia baca sekali. Dia baca sekali. Lepas tu saya kata ni dekat Mekah ni tak pergi masjid Arab ke? Tak boleh, aku tak boleh masuk. Ada yang jaga. Habis kalau budak ni pergi masjid, kau duduk mana? Duduk bilik atau pergi pasar-pasar. Ini betul kan ni? Betul. Tu saya tanya dia, habis pergi ke pasar tak jumpa kawan-kawan? Dia kata ada jumpa. Tapi tak faham, dia cakap Arab. Sekali jin Melayu lah. Ini betul lah. Sekali jin Melayu lah. Tapi bila saya cakap, inilah Islam lah, dia memang mati-mati tak percaya. Mana ada Allah, tak ada. Saya teringat surah jin. Memang wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Bercakap mengenai Allah tu benda-benda yang bukan-bukan. Maknanya tu jin yang beriman tu, yang tu maknanya dia mengetahui. Maknanya ada yang antara mereka yang safihuna, yang bodoh di kalangan mereka tu, bercakap tak tahu, bercakap Allah benda-benda yang bukan-bukan. Ada saya pernah menyaksikan benda tu. Ni.
Ayat yang kelima surah Jin ni apa kata jin? Wa anna zananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Sesungguhnya kami menyangka bahawa tidak akan manusia dan jin tu berkata kepada Allah benda-benda yang dusta. Maknanya ada setengah jin ni walaupun dia belum Islam tapi dia baik. Dia kata tapi dia tahu kewujudan Allah. Dia kata kami tak sangka bahawa kami menyangka manusia ataupun jin ni tak akan cakap kepada Allah bukan-bukan. Sekali dia tengok orang kafir Quraisy menghina Tuhan, menghina Allah Subhanahu Wa Taala, dia lagi macam tak sangka lah manusia ni berani lagi. Kami golongan jin, kawan kami ni ketuanya syaitan, dia pernah besar para malaikat pernah menyaksikan kebesaran Allah, tak seberani manusia. Betul manusia, jin, golongan jin tak pernah mengaku Tuhan. Tapi golongan manusia ada yang pernah mengaku Tuhan. Hebat manusia ni. Fir'aun satu ketika dalam satu rawi, walaupun rawi ni lemah, tapi saya nak ceritakan walaupun lemah, satu hari Fir'aun ni selepas dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan kamu yang tertinggi, kata iblis. Ketika dia masuk bilik dia, syaitan menyerupa sebagai manusia. Tapi saya nak cerita status rawi ni tak berapa kuat rawi ni. Ketika dia ketuk bilik Fir'aun dah lepas mengaku depan orang mak aku ni Tuhan, maka Fir'aun pun tiba-tiba nak rehat, diketuk pintu bilik dia macam marah lah. Siapa tu? Mengganggu beta nak rehat. Iblis kata apa? Takkan Tuhan tak tahu kot siapa yang balik pintu ni? Kata Tuhan, takkan tak tahu kot. Baru reda Fir'aun. Ya tahu. Masuk. Tahu saja je. Masuk. Masuk. Syaitan kata, aku memang tabik kau. Dah faham tabik lah kau ni kan? Aku ni iblis yang pernah bersama-sama para malaikat pun tak berani nak aku Tuhan. Jadi manusia ni, dia ni hebatlah. Kalau dia derhaka dia melampau manusia ni. Manusia kalau derhaka dia melampau. Jin syaitan pun tak berani seberani manusia. Kalau melampau, kalau jahat kan, dia tak seberani macam manusia. Ayat ke-6, apa kata jin tu tadi? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Memang ada, kata jin ni, sebahagian daripada manusia meminta tolong daripada sebahagian daripada jin. Tapi jin ini fazaduhum rahaqa, dia jadi lebih, maknanya sombong, lebih berdosa, maknanya lebih angkuh lagi. Fazaduhum rahaqa. So jadi memang ada orang minta tolong kepada jin. Tapi kita, apakah hukum minta tolongan jin? Memang sangat-sangat tidak digalakkan. Sebab kita tak tahu, alangkan kita dealing dengan manusia, kita pun tak tahu siapa ikhlas, siapa tak ikhlas. Dealing dengan manusia nampak tau. Sekarang ni penipuan, orang senyum, sengih menipu kadang. Yang sengih kan, sengih buta-buta kita ditipunya. Ni bang ni Goris dah menang bang ya. Abang Goris ni bang. Tengok bang, apa orang menang dapat kereta ni bang? Abang bayar 3,000, nanti abang dapat kereta bang ya. Kita pun yalah bagi 3,000 Goris. Senyum. Itu manusia yang kita nampak. Macam mana jin yang kita tak nampak? Macam mana kita nak tahu dia tu betul ke nak menyesatkan kita ke nak tipu kita dan sebagainya? Ini dia sebut bahawa sebahagian daripada manusia ada minta tolong sebahagian daripada jin. Jadi boleh ke tak boleh? Kalau terlalu darurat adalah keringanan, tapi sangat tidak digalakkan. Dekat di Malaysia kita ni pun ada kan orang berubat dengan menggunakan jin. Sebelum dia nak meninggal, dia memang nak cari pewaris lah. Saya pernah satu orang kan, saya tak nak cerita di sebelah negeri ni. Dia kata, Ustaz, memang saya ada beli jin, dan kepakaran jin saya ni memang keluarkan batu karang. Saya dah tua, saya nak cari pelapis. Kenapa pandang saya macam tu? Saya kata. Saya nak cek pelapis. Dia sebelum meninggal dia kena wariskan sebab jin umurnya panjang. Kalau kita ada orang yang macam tu nak wariskan, jangan ambil. Jangan ambil. Biar kalau kita memang bersih di keturunan kita, tak ada orang membeli-beli apa semua orang nak bagi, jangan ambil. Walaupun benda tu dapat syok, sebab kita tak tahu benda tu benda yang ni jin sebut surah jin ayat ke-6 ni, fazaduhum rahaqa, dia jadi sombong, dia boleh menyesatkan. Kita tak tahu, jangan ambil. So memang ada yang berubat dekat Malaysia ni kan, yang memang perbedahan yang pakai jin ke semua tu kan. Buatlah, maksudnya yang lebih selamat akidah. Kalau nak buat pun jaga takut terlibat dengan benda syirik, benda haram ni kan. Maka menambah
kesombongan jin ataupun iblis itu. Jadi memang disebut ada yang meminta tolong. Okey. Dalam tafsir Tabari menyatakan antara orang yang awal yang dealing dengan jin ni kan, awwalu man ta'udul jin, na'udzu minal jin, ahli Yaman, orang Yaman. Orang Yaman ni orang yang mula-mula sekali yang dealing dengan jin. Orang Yaman. Kan, falamma ja'al Islam, ketika Islam datang, a'udzu billahi wa tarakahu, maka mereka minta pertolongan Allah dan meninggalkan, minta pertolongan jin tu. Diberi untuk minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu benda yang direct Allah sebut, kalau nak mintalah dengan cara ini. Direct Nabi sebut. Apa dia? Dengan Asmaul Husna. Kan Allah sebut dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu nama-nama yang baik, maka serulah dengan menggunakan nama-nama yang baik itu. Gunakan. Saya kalau dia kata ada orang yang mungkin sakit ke apa semua kan, maknanya saya menggalakkan menggunakan Asmaul Husna. Saya pernah dengan izin Allah membantu orang yang kena sihir. Dan kalau orang kena sihir, kita datang tolong ubat dia, kita sementara, sebab kita berapa jam kita akan balik. Yang penting diri orang itu. Dan saya suka untuk suruh dia amalkan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Antaranya baca selalu Ya Hafiz. Ya Hafiz tu wahai yang memelihara. Ya Wali, wahai yang melindungi. Kan? Kemudian Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Mengasihi, yang Maha Penyayang. Ya Azim, wahai yang Maha Gagah. 5 benda ni boleh jadikan. Kalau dia kata orang kena rasuk ke, kita kena santau ke apa kan, selain berubat biasa, kita mesti amalkan, develop benda kita tu. Seru nama Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak melihat keajaiban orang mengamal Asmaul Husna. Baru-baru ni ada satu orang kan, dia dengan anak dia jadi tiba-tiba tak ngam, tak bercakap, tiba-tiba jadi jauh, tiba-tiba jadi dingin. Apa Ustaz amalkan? Ustaz, saya kata, Kak, cuba amalkan daripada tuan-tuan guru terdahulu nama Allah Subhanahu wa taala, Ya Latif, Ya Jami'. Ya Latif, wahai yang melembutkan hati. Ya Jami', wahai yang mengembalikan balik, menghimpunkan semula. Seminggu dah amalkan, seminggu je. Saya kata, Kak, berjaya kita berjaya, tolong beritahu saya balik. Sebab apa? Saya nak tahu keajaiban firman Allah Subhanahu wa taala ini. Seminggu dah amal, kata Ustaz, anak saya dah boleh bercakap dengan saya, Ustaz. Walaupun tak mesra sangat lagi, tapi dah boleh bercakap. Agak keajaiban Asmaul Husna. Doa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Kemudian yang ketujuh, ayat ketujuh surah Jin, wa annahum zannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada. Para jin ini menyangka seperti mana orang-orang kafir di Mekah itu menyangka bahawa Allah tidak akan mengutuskan rasul kepada mereka. Jin ni pernah dia rasa macam tak ada siapa-siapa pun, tak pernah diutuskan kepada kita. Tapi diutuskan kepada Nabi SAW daripada golongan manusia dan juga jin. Kan? Manusia dan jin, Nabi itu diutuskan kepada manusia dan jin. Sebab itu ketika Rasulullah SAW buat garis, kan, buat garis kepada kepada Ibnu Mas'ud tu, Nabi masuk ke dalam alam dia orang tu, jin tu terkejut. Macam mana dia ada kelebihan masuk ke tempat kita? Ni nanti kita lihat ayat ni. Macam mana? Sebab Nabi SAW diutus kepada golongan manusia dan kepada golongan jin. Kemudian ayat ke-8, apa kata jin? Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harsan shadidan wa syuhba. Dan sekarang ini kalau kami pergi ke langit, kami akan dapati langit itu penuh dengan yang menjaganya bersama dengan pemanah-pemanah api. Jadi dulu tu jin tu dia maknanya boleh naik ke langit ini. Ayat ke-9 Allah sebut wa anna kunna naqudu minha maq'ida lis-sama'. Dulu kami boleh lepak-lepak di langit. Nak senang faham lepak-lepak duduk lepak kan, lepak best kan, jalan lepak ke langit kan, tengok bumi di beratas, syok kan. Lepak je lah, boring-boring kat dunia, lepak langit kan, sama-sama dengan malaikat bercakap-cakap kan. Sebab dia kejadian ni bukan sama. Tapi faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasyada. Sekarang ini siapa yang pergi cuba-cuba nak lepak-lepak, nak dengar-dengar, dipanah dengan panahan berapi, meletup badan. Ni jadi jin tak boleh, aku sekarang tak boleh, pelik lah kami sekarang ni. Itu jin kata kan. Jadi dia daripada zaman tak pernah Nabi-Nabi terdahulu diutus kepada para jin. Nabi Sulaiman dia boleh menundukkan jin.
Dan selepas itu tidak ada lagi manusia yang boleh betul-betul sehingga dilahirkan Nabi SAW. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan puan-puan sekalian, kan, kitalah satu-satunya umat kan, diwariskan mukjizat itu. Nabi Sulaiman boleh dealing dengan jin. Kita tak tahu apa ayat Nabi Sulaiman baca. Tapi hari ini Nabi kita berbuat itu dan ini, kita tahu apa Nabi kita baca. Sebab apa? Ayat Quran itu diwariskan kepada kita. Untung kita ni, Quran itu diwariskan kepada kita. Kita tahu. Cuma kita tahu jenis ayat dia lah. Ayat yang boleh menundukkan jin, yang boleh membuat itu dan ini, kan, maknanya untuk melepaskan kita daripada benda-benda sihir dan sebagainya. Itu kita tahu je lah. Kemudian setelah mereka tak boleh lepak-lepak ni, apa kata mereka? Wa anna la nadri asyarrun uridu biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Sekarang ini kami tidak mengetahui apakah yang buruk yang boleh berlaku di dunia ini ataupun apa yang ditetapkan oleh Tuhanmu. Dulu dia boleh dengar para malaikat. Sebab para malaikat ni dia bercakap-cakap. Nak senang faham, bukan bahasa, bukan macam ni lah, tapi nak senang faham. Dia bergosip lah, bergosip. Tuhan tengah nak melahirkan satu orang hebat ni. Oh ya ke? Bukan macam ni tau. Tak senang faham. Bukan macam ni, senang faham. Sebab Al-Quran ni macam tu. Tapi sekarang ni kami tak tahu. La nadri an asyarun uridu biman fil ard. Yang terburuk ataupun yang terbaik ditetapkan, kami tak tahu. Dan memang jin ni dia tak dia tak tahu benda-benda gaib. Benda-benda gaib dia tak tahu. Sebab itu kalau dia tahu kisah Nabi Sulaiman AS, Nabi Sulaiman tu dia memerintahkan jin takut Nabi Sulaiman tau. Takut Nabi Sulaiman. Dia perintahkan jin untuk membina bangunan-bangunan. Dengan takdir Allah, dia tengah memerhatikan tu bayangan muka wajah Nabi Sulaiman di mata jin menggerunkan. Muka macam bengis lah. Pada Nabi itu kan maknanya orangnya yang penuh dengan kasih sayang wajahnya. Jual tu, okey, saya serahkan semua pada awak. Awak jawab terima lah. Macam soalannya akadnya macam Islam, macam soal jual beli. Tapi rupa dia nak lepaskan penduduk kita. Kita okeylah, saya terima. Dah, dia pun tak kuat, tak ada amalan, macam-macam dia. Wa anna zananna allan nu'jizallahu fil ard wa lan nu'jizahu haraba. Dan kami tahu kami tidak dapat melepaskan diri daripada Allah di dunia dan juga tidak dapat lari ke langit. Setelah ditutup penjerang ini, jin tak boleh pergi mana-mana. Dia tak boleh pergi planet sana, planet sini, tak boleh dah. Dia terkurung kat muka bumi ini. Dan memang dia tak boleh nak ke mana-mana. Sebab itu dia ada di sekeliling kita ini. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbi fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Dan ada di antara kami yang mendengar daripada petunjuk Allah, kami beriman dengannya, dan sesiapa beriman dengan Tuannya tidak dia rasa takut kekurangan dan tidak dia rasa takut berlebihan. Dia beriman Allah, dia tak takut Allah sebab dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian wa anna minnal muslimuna minnal qasitun. Ada di antara kami yang menjadi orang muslim dan ada di antara kami yang menyimpang. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Siapa yang Islam itu, maka jadilah dia berada di jalan yang lurus. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Dan sesiapa yang menyimpang, maka dia akan menjadi bahan bakaran api neraka. Neraka tu nak menghidupkan dia dan dia bahan bakaran. Macam kita lah, nak hidupkan api masak dia, ada bahan bakaran. Gas tu bahan bakaran dia. Kayu bahan bakaran dia. Bahan bakaran api neraka ni antara ayat lain Allah sebut daripada manusia dan juga batu. Manusia ni kalau dia ingkar, dia akan jadi bahan bakaran. Menyalanya api neraka tu daripada badan-badan orang yang ingkar. Dan juga daripada jin al-qasitun yang menyimpang. Yang menyimpang. So, jadi maksudnya yang menyimpang ni jahat lah, ataupun nakal, dia suka mengusik. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, kita boleh menjadi golongan yang kira menghilang di mata jin. Jin, kita tak nampak jin, tapi setengah-setengah ketika jin tak nampak kita pula. Dalam hadis Nabi. Dan waktu bila? Yang pertama kata Nabi SAW, ketika kita nak buka baju kita. Kalau kita nak buka baju kita, sitrun baina a'yun jin wa aurah bani Adam, pendinding di antara mata jin dan aurat bani Adam. Ketika nak buka baju kita, baca bismillah.
baca nama Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau hari ni bersama dengan suami kan, walaupun suami tu dah kemang-kemang hidung, berkasap hidung, kita pernah berkasap hidung, nak buka baju, oh bang, kejap bang, baca bismillah dulu bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Nabi SAW. Kita tiba-tiba, jin tak nampak apa-apa. Bantal bergerak-gerak, tapi tak nampak apa-apa kan. Sitron. Jadi jin tak ada yang kacau. Begitu juga nak masuk tandas. Nak masuk tandas ada doa dia. Apa doa masuk tandas? Bukan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Siapa yang baca doa itu, jin yang ada dalam tandas tak nampak gitu. Baik terbuka. Takutnya aku terbuka. Dia pula tiba-tiba pula dia tak nampak. Sitron baina a'yun jin wa aurat bani Adam. Jangan tak baca doa-doa macam tu. Ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Dan yang beristiqamah dengan agamanya itu, maka akan diberi minum dengan air yang bagus. Maksudnya orang yang beristiqamah dengan agama di golongan jin juga diberi rezeki yang banyak. Maknanya jin macam manusia. Manusia Allah SWT sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi masalahnya dan diberi rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Jin pun sama juga. Jin ni pun ada rezeki juga, dan tidak disangka-sangka dia macam kehidupan kita manusia kan. Cuma manusia Allah sebut ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Maksudnya apa? Manusia ni stabil. Kejadian kita ni lebih kurang sama je. Tinggi lebih kurang sama, rupa lebih kurang sama. Jin ni tak sama. Yang tinggi betul, yang rendah sangat, yang cantik sangat, yang hodoh sangat. Orang Melayu kita pandai dia beri namanya. Yang tinggi itu dipanggil hantu galah. Yang ketot rendah itu dipanggilnya toyol. Yang cantik dipanggil bunian. Yang hodoh dipanggilnya hantu kopi. Orang Melayu kita pandai memberi nama. Padahal tapi sebenarnya dia tak stabil. Dia tak stabil. Manusia ni lebih kurang sama kan. Saya ada sikit pengalaman tuan-tuan, puan-puan lebih kaya pengalaman dari saya mungkin. Kita ni jangan takut Kalau kita semenjak balik tak pernah nampak, insya-Allah tak akan nampak. Insya-Allah tak akan nampak. Kalau semenjak balik, sebelum balik kita tak pernah dengar apa-apa pelik-pelik, insya-Allah tak akan dengar. Kan? Kalau dalam tempoh balik tu ada nampak, memang kita ni akan biasa nampak rasanya. Kalau ada pernah dengar benda-benda kan, biasanya mendengar. Saya dengan satu orang sahabat saya, Ustaz Amir. Saya pernah jumpa Sami, kami Hizam. Satu ketika kami balik daripada Kelantan Kelantan balik Kuala Lumpur. Okey. Sampai dekat Bentong, lalu jalan karak yang lama. Dari jalan karak yang lama yang sekarang highway dah ada yang lama Saya sampai pukul 2 pagi kat situ, kat Bentong. Jadi saya kata Ustaz Amir, ni kalau sampai dekat Subang rumah ayah saya kat sini je, kat Subang Isi 4 kan. Sampai ke Subang ni kalau pukul 4 pagi takut nak kejut tidur, kesian pula kan. Kita lambat sikit lah, jom kita jalan lama jom. Ni gatai punya cerita ni. Ikut jalan lama. Ikut jalan lama. Sunyi jalan dengan kayu-kayu bersepah, orang tak lalu pun. Dengan daun-daun, kalau kita berjalan tu daun akan terbang kan. Pulak dengan baju rimbun, dengan pokok-pokok besar tu terjuntai, pokok-pokok tumpang tu kan. Pernah menuntai, kadang-kadang jatuh pokok menjurai tu sampai kena cermin kita lalu macam tu kan. Sunyi. Okey. Saya ada sound effect kan. Okey. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, nampak satu bandar. Saya berdua ni nampak satu bandar. Kalau jadi saksi, orang lelaki 2 orang dah cukup jadi saksi. Berdua kan. Cantik bandar tu. Bandar tu memang cantik. Bandar tu kat bukit-bukit macam tu. Kalau nak senampang, kalau pernah siapa pernah tahu cerita smooth kan? Smooth ke smaf ke apalah, jadi orang ketot kena biru kan. Smooth kan. So jadi macam dekat lereng-lereng tu macam tu lah. Lereng cantik dengan warna-warna. Saya tak terfikir langsung. Saya kata cantik lah. Bandar pula ni. Tapi tak terfikir jom kita cari jalan turun kan.
Pelan-pelan tapi nak cari jalan turun tu tak jumpa, susu tu tak jumpa. Dah sampai ke depan bandar tu pun berlalu. Tak apalah, kat depan muka ada lagi. Tapi cantik lembah-lembah tu bandar. Sampai dekat Gombak baru terfikir, bukan tadi kita lalu tu hutan ke? Kan? Baru terfikir. Kadang-kadang kalau nak ditunjukkan kan, benda-benda tempat-tempat tinggal dia, hutan-hutan apa semua tu. Itu pengalaman saya yang sedikit lah. Mungkin kita ada pengalaman yang lebih hebat lagi kan, benda-benda macam ni kan. Ini yang disebut dalam Quran kan. Maknanya dia sama macam manusia, dia beri rezeki yang banyak, makanan-makanan dia dan sebagainya. Linaftinahum fi, kami akan mencuba mereka. Maknanya jin juga akan diuji macam manusia. Wa may yu'rid an dzikri rabbih yuslikhu adzaban sa'ada. Siapa berpaling daripada mengingat Tuhannya akan diazab dengan azab yang berat. Kemudian ayat ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid, rumah-rumah Allah, janganlah kamu menyeru selain daripada Allah. Ulama tafsir mentafsirkan masajida lillah dalam surah Jin ni dua. Satu, memang rumah Allah tu. Maksudnya rumah Allah ni adalah tempat rumah Allah yang diduduki oleh orang-orang baik di kalangan manusia dan jin. Jangan seru benda lain. Sebab kalau nak buat ilmu sihir ni dia memang kena buat benda tak baik di tempat benda yang baik. Salah satu ilmu sihir. Contoh katakanlah nak uzubillah, saya tak mau ajar kan, tapi dengar je lah ya. Dengar je kan. Setengah-setengah ilmu sihir kalau nak menguja kena baca ayat Quran dalam tandas. Kan tandas tu kan tempat najis, haram hukumnya baca benda-benda yang tidak hormat situ. Itu amalan benda-benda sihir. Ataupun buat benda yang tak baik dalam masjid. Kita pernah jumpa tak orang yang memuja-muja benda dekat masjid, dekat tempat-tempat baik, kat kubur lah, kat mana kan. Baik dekat masjid dia letakkan macam benda pelik-pelik lah. Tangkal situ. Wa annal masajid. Jadi dalam tafsir masajid di sini pertama sekali adalah memang masjid betul. Jangan seru melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, masajid ini adalah tempat sujud. Tempat sujud kita 7 anggota kita. Apa 7 anggota kita? Dahi pertama, 2 tangan kita, okey, 2 lutut kita, dan 2 kaki kita. Jadi tempat sujud ini fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan gunakan untuk buat benda-benda syirik. Jangan gunakan untuk buat benda-benda syirik ya. Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang untuk kita berubat dengan api, dengan besi dan api itu. Besi dan api di sini dalam konteks bukanlah besi cocok pakai macam apa nama panca tu, bukan. Dulu ada orang yang dia tu bukan saja masukkan besi tapi masukkan jin-jin dalam badan. Dan benda ni masih ada lagi ya. Kalau kita pergi Thailand kan, kadang setengah-setengah kedai-kedai tatu tu bukan saja membuat tatu untuk seolah-olah cantik di badan, tapi dia letakkan benda-benda pendamping kat badan tu. Ini disebut hadis Nabi, haram hukumnya berubat dengan besi panas tu. Maksudnya apa? Sampai boleh dia memasukkan benda-benda pujaan dalam badan. Macam susuk-susuk kita kan, masukkan benda-benda ni. Susuk ni tak nampak tau, tapi X-ray nampak. Cuba tanya maknanya kawan-kawan kita ni kerja doktor, kalau X-ray nampak kecil-kecil, dia cocok tang sini, dia cocok tang sini, dia cocok tang sini. kita pernah melihat. Jangan benda-benda tu, jangan kan. Jadi jangan gunakan anggota badan kita ni pada benda-benda yang boleh memuja-muja selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak amalan, amalkan ayat Quran. Jangan pakai susuk besi lah, susuk emas lah, susuk belian lah untuk nampak cantik, untuk nampak kuat, jangan. Nak pakai ayat Quran. Ayat Quran ni maknanya memang dia boleh beri kekuatan. Gunakan nama Allah. Antara yang saya suka kongsikan, cuba tengok dekat channel saya kat YouTube, surah Hud ayat ke-52. Surah Hud ayat ke-52 kita boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dulu, Allahumma shalli alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wasallam. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Baca 3 kali, tiupkan tangan, siapa tempat sakit, insya-Allah Allah akan bagi kesembuhan. Maksud ayat itu ditambahkan kekuatan pada kekuatan kamu. Tapi kalau dah kuat, jangan jadi orang melampaui batas. Itu boleh, itu amalan untuk Tok Guru terdahulu. Tok Guru terdahulu sembahyangnya hebat. Tak penat ke Tok Guru? Kita tengok tak penat ke? Penat. Bukan tak penat ke sembahyang tu. Puasanya hebat, tak penat ke? Penat. Tapi kenapa ada kekuatan itu? Kerana dia ada amalan-amalan Al-Quran.
So amalan badan ni jangan syirikkan, jangan seru pada Allah SWT dengan sesuatu benda lain. Nak seru ataupun amalkan ayat Quran. Ayat Quran ni memang bagi kekuatan. Kalau benda sia-sia apa semua tu, dia maknanya sebagai pemujaan, dia diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala, takut boleh menjadi benda sesat. Dia mesti ada benda sampingan. Bahkan benda tak baik, mesti ada sampingan. Yang paling takut sampingan tu menjejaskan akidah kita. Jadi muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, saya rasa setakat saja dulu boleh kita kongsikan. Masa kita sampai 1.5 aja kan. Dah 1.5 pun. Jadi insya-Allah panjang umur Burazi, kita bincang lagi insya-Allah perkongsian tentang alam yang di sebalik mata zahir kita ni. Kita bincangkan kan. InsyaAllah menarik benda-benda yang kita lihat, apa kata Quran, apa kata hadis Nabi SAW, dan macam mana kita mungkin nak mengatasi benda-benda yang kita tak nampak ni. Sebab jin mengakui dia ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat macam manusia jugalah. Buat jahat, dia boleh ganggu. Macam kita manusia, kalau dia kata yang jahat, kan ganggu makhluk lain. Kucing minta makan, kan? Orang yang akhlak yang tak bagus, kan dia sepak kucing tu. Apa kucing sibuk je lah. Dia bukan minta ikan kita, dia minta tulang ikan aja. Kenapa kita nak sepak dia? Macam tu juga jin. Dia nampak kita tak nampak dia. Dia kata, budak ni aku cubit sikit lah. Pernah tak banding kita tiba-tiba berlebam sana, berlebam sini, pergi kat hutan-hutan kan? Jangan gebu budak aku cubit sikit lah. Pergi kat mana-mana, sele-sele mana, mandi tak baca doa, masuk tandas. Tu jadi dia. Belebam sana, belebam sini kan. Digigit ke jin. Dia tengok geramnya, gebu kan. Terima kasih. Na'udzubillah kan. Jaga benda tu. Apa yang dibincangkan, apa yang Nabi ajar buat, jaga. Ketika kita dealing dengan benda-benda yang kita tak nampak. Jadi mudah-mudahan beri manfaat kepada kita insya-Allah. Aku lakau bima sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat ta'imin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salihah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala kesusahan kami, ya Allah. Kurniakan bantuan-Mu kepada kami, ya Allah. Jika tanpa pemberian daripadamu, jadikanlah kami orang yang sentiasa di dalam kesusahan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala kesedihan hati kami, ya Allah. Kurniakan kegembiraan dan ketenangan-Mu kepada kami, ya Allah. Jika tanpa pemberian daripadamu, jadilah kami orang yang sentiasa di dalam kesedihan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala hajat dan keperluan kami, ya Allah. Kurniakan kebaikan-Mu kepada kami, ya Allah. Jika tanpa pemberian-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa di dalam kekurangan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Rahmatilah kami dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Dan kurniakan keredaan-Mu dalam hidup kami dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Orang yang punya hak ke atas kami, ya Allah. Dan kepada sekalian muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah tiada, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Tuan-tuan sekalian, yang terakhirnya saya insya-Allah akan pergi Palestin pada hari Jumaat depan, Masjid Al-Aqsa. Jadi saya ada menganjurkan buka puasa dekat sana. Siapa-siapa di antara kita yang nak sama-sama menyumbang untuk buka puasa, kalau tak sempat jumpa saya, boleh bank in-kan dia kan? Dan sebenarnya ataupun hantar kopi kita kat 9 Nabi menyatakan barang siapa yang menganjurkan buka puasa, dia kopi pahala puasa orang itu bagi dekat kita tanpa mengurangkan pahala orang itu. Satu hidangan dia RM30 satu hidangan dia. InsyaAllah siapa yang nak bersama-sama, nanti flyer boleh bagi kan.
berinkan, ataupun kalau maybank to you tu kira tikkan sikit lah untuk sumbangan buka puasa, insyaAllah. Ini tahun kedua saya anjurkan buka puasa. Saya sendiri, kita tak wakilkan kat orang, kita sendiri pergi, saya sendiri pergi sana kan. Macam salah orang kadang-kadang dia wakil kepada orang lain, ini saya sendiri akan pergi sana dan kita akan aturkan buka puasa itu sana, insyaAllah. Sekian apa maklum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.